Salam sejahtera Malaysia, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Baru-baru ini kita menyaksikan yang di Pertuan Agong ke-17 Sultan Ibrahim menyerahkan madu kepada Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki sebagai simbolik untuk menangkap lebah. Akhirnya, Azam Baki dalam satu kenyataan dipetik daripada Malaysia Kini bertarikh 2 April. SPRM pastikan titah agong dilaksanakan sepenuhnya penuh integriti. SPRM akan memastikan titah yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim dilaksanakan sepenuhnya dan menjalankan tanggungjawab itu dengan penuh integriti. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki dalam kenyataan hari ini berkata, SPRM menjunjung kasih titah agong bahawa memerangi rasuah sebagai musuh nombor 1 negara adalah antara tumpuan utama dalam pemerintahan Baginda. Beliau berkata, titah Seri Paduka Baginda melambangkan ketegasan Baginda memerangi ancaman rasuah. Malah perlu dijunjung oleh setiap lapisan masyarakat, kerana rakyat yang bebas rasuah merupakan kayu pengukur dan teras kepada keutuhan serta kestabilan negara. Sehubungan itu, sebagai agensi penguat kuasa yang dipertanggungjawabkan untuk memerangi rasuah di negara ini, SPRM akan memastikan titah Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong dilaksanakan sepenuhnya dan menjalankan tanggungjawab tersebut dengan penuh integriti, katanya. Azam juga berharap agar semua rakyat Malaysia, khususnya keseluruhan jentera kerajaan, tanpa kompromi dapat berganding bahu bersama Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia dalam menjunjung dan melaksanakan titah berkenaan. Semalam, Sultan Ibrahim dalam catatan di laman sosial rasmi Baginda itu juga bertitah bahawa tempo bulan madu menaiki takhta sudah berakhir. Selain turut memuat naik gambar menyerahkan madu, Azam sebagai simbolik berakhirnya tempo bulan madu. Dengan titah Baginda yang di Pertuan Agong, sudah pasti ini menjadi kejutan kepada mana-mana individu, khususnya ahli politik yang terlibat dengan kes rasuah. Azam Baki dalam kenyataan, SPRM pastikan titah agong dilaksanakan sepenuhnya penuh integriti. Apa komen Anda? Sekian saja. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana masih setia bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan yang saya amat hormati semua, sudah pasti kita sudah mengetahui bahawa terdapat beberapa pemimpin daripada Bersatu yang terlibat dengan kes mahkamah. Bukan sahaja pemimpin-pemimpin yang lain, namun Presiden Bersatu sendiri, Muhyiddin Yassin, yang pernah menjadi Perdana Menteri, yang juga terlibat dengan kes mahkamah berkaitan dengan jana wibawa. Nah, tuan-tuan dan puan yang amat dihormati, saudara-saudara, ada yang kata Bersatu semakin tenggelam. Ada yang kata Bersatu tidak lama lagi akan bubar, akan tenggelam kerana kepimpinan-kepimpinan Bersatu yang menunjukkan bahawa mereka ini terlibat dengan rasuah. Nah, saudara-saudara yang amat dihormati, kita tidak tahu apa yang akan berlaku, namun saya mendapat satu maklumat ataupun satu perkongsian daripada Facebook page Prajurit Bangsa. Laluan sukar menanti Bersatu. Sudah pasti parti Bersatu masih mempunyai angan-angan untuk menjadi kerajaan. Seperti sebelum ini Muhyiddin Yassin sebagai Presiden Bersatu yang pernah menjadi Perdana Menteri. Di dalam perkongsian daripada Facebook page Prajurit Bangsa, laluan sukar menanti Bersatu. Yang pertama, masa depan Bersatu semakin kelam selepas 6 orang MP dari parti itu menyatakan sokongan terbuka kepada Anwar Ibrahim. Kelangsungan Bersatu semakin diragui oleh ahli-ahlinya. Yang kedua, mana tidaknya ketika Anwar
mengajak pembangkang untuk berunding tentang agihan peruntukan kepada ahli parlimen. Ketua pembangkang menolak. Yang ketiga, keputusan Hamzah ini akhirnya menjerat ahli-ahlinya. Disebabkan ego untuk berunding, akhirnya keputusan untuk menantikan peruntukan bergantung tak bertali. Peliknya lagi, kesepakatan yang gagal dicapai disebabkan keegoan untuk berunding ditudingkan kepada Anwar. Kononnya, ini semua salah Anwar. Yang keempat, naratif ini terus dimainkan untuk menghadirkan persepsi negatif terhadap Anwar. September 2023, Hamzah didakwa menolak perundingan peruntukan. Nah, saudara-saudara, ini berkonsen daripada Facebook page Prajurit Bangsa pada 5 Mac. Namun saudara-saudara, adakah yang terkini Hamzah Zainuddin sebagai ketua pembangkang sudah bersetuju untuk mengadakan rundingan berkaitan dengan peruntukan? Nah, kita teruskan di dalam nomor 5. Rundingan ini penting untuk kestabilan politik negara, dan ini bukan pertama kali rundingan antara kerajaan dan pembangkang berlangsung. Sebelum ini, di zaman Ismail Sabri, ia pernah dilangsungkan. Yang keenam, 6 orang MP bersatu bersedia untuk mengosongkan kerusi jika Mahkamah memutuskan untuk berbuat demikian. Ia susulan tindakan bersatu meluluskan pindaan untuk melucutkan serta-merta keahlian wakil rakyatnya yang beralih sokongan. Yang ketujuh, ini yang paling menarik dan Anda mesti dengar sehingga habis. Ahli-ahli parti dah beralih sokongan. Majelis kepimpinan tertingginya pula sedang menanti perbicaraan mahkamah. Muhyiddin sendiri masih lagi berdepan dengan 4 kes rasuah bernilai Rm 232,5 juta. Bekas Ketua Penerangan Bersatu Wan Saiful pula menghadapi pertuduhan rasuah Rm 6,9 juta, tak termasuk kes amlah lagi. Terbaru, menuduh Anwar menawarkan habuan, kini berada dalam radar SPRM. Ketua Penerangan Bersatu Razali Idris dituduh di mahkamah atas kesalahan menghasut. Timbalan Ketua Bahagian Segambut Adam Radlan berdepan kes pecah amanah, lari ke luar negara, dan namanya telah diserahkan kepada Interpol. Yang ke-10, apalagi yang tinggal pada Bersatu, hanya impian dan angan-angan untuk menjadi kerajaan. Saudara Bapak yang amat dihormati, apa komen Anda berkaitan dengan isu ini? Sekian saja. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya.